Bab 8. Membina Kemakmuran Negara Sejarah Tingkatan 5 KSSM. Anda akan mempelajari 8.3 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional DPN dan 8.4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional DPN. 8.3 Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional DPN akan dibahagikan kepada latar belakang pembentukan, matlamat dasar pembentukan nasional DPN, objektif dasar pembangunan nasional DPN dan strategi dasar pembangunan nasional DPN. Dasar Pembangunan Nasional DPN. Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama RRJ P1 dan DEB berakhir pada tahun 1990. Dalam tempoh pelaksanaan DEB dari 1970 sehingga 1990, ekonomi Malaysia berkembang dengan pesatnya. Kejayaan menyeluruh yang telah dicapai memerlukan masa yang lebih lama untuk menampakkan hasil yang berkesan. Usaha yang dilaksanakan melalui DEB diteruskan pula oleh DPN. Latar belakang pembentukan. Dasar Pembangunan Nasional DPN dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat pada 17 Jun 1991. DPN merupakan kesinambungan DEB yang dirangka untuk tempoh 10 tahun dari 1991 hingga 2000 melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua RRJ P2. DPN merupakan usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berdasarkan Wawasan 2020. Matlamat Dasar Pembangunan Nasional DPN. Matlamat DPN adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Matlamat ini dapat dicapai melalui pembangunan seimbang antara negeri dan antara bandar dengan luar bandar melalui beberapa aspek. Matlamat DPN dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke-6 dan Rancangan Malaysia ke-7. Objektif Dasar Pembangunan Nasional DPN. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan memperkukuh kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN menetapkan langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf negara yang maju dalam semua aspek seperti keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan serta kecemerlangan ekonomi. Strategi Dasar Pembangunan Nasional DPN dalam ekonomi, pelibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Melaksanakan program penanaman semula, penggunaan sains dan teknologi dan meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Strategi dalam sosial, memberikan insentif serta kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Strategi dalam kemudahan fizikal dan alam sekitar. Menyediakan dan menambah baik kemudahan asas dan pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar. Lapan perpuluhan 4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional DPN akan dibahagikan kepada pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat, penyusunan semula modal saham dan pembangunan wilayah. Pembasmian kemiskinan. Kerajaan meneruskan usaha untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum, khasnya golongan Bumiputera.
Pemberian subsidi dan sokongan diteruskan kepada golongan penanam padi dan nelayan. Tumpuan diberikan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Golongan belia pula diberi latihan di agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Jatmara dan Institut Latihan Perindustrian ILP bagi membolehkan mereka mendapatkan kerja yang berkaitan dengan kemahiran dan berpendapatan tinggi. Penyusunan masyarakat. Langkah menyusun semula masyarakat dilakukan dengan pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera MPPB. Hal ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153. Meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan diberikan oleh agensi kerajaan. Pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik Bumiputera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumiputera turut dilaksanakan. Perhatian khusus diberikan kepada penyertaan Bumiputera dalam IKS. Usaha sama secara aktif antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden, mereka akan didedahkan dengan teknologi terbaharu di samping kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Matlamat penyusunan semula masyarakat akan memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dalam negara. Penyusunan semula modal saham. Penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat terus dilaksanakan di bawah DPN. Langkah ini dibuat supaya bahagian saham kaum Bumiputera dapat dipertingkatkan selaras dengan matlamat asal DEB bagi mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Tindakan akan diambil melalui program penswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumiputera. Penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah yang dikhaskan untuk Bumiputera seperti yang berikut. Majlis Amanah Rakyat atau MARA, Perbadanan Nasional Berhad atau PERNAS, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN. Pada masa yang sama, kaum bukan Bumiputera diberi peluang untuk menyertai projek penswastaan. Pembangunan wilayah. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi yang saling melengkapi antara negeri. Usaha memperbaik ketidakseimbangan pembangunan wilayah memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. Malaysian Agricultural Research and Development Institute atau MARDI, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ditingkatkan. Konsep pertanian pintar digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penyebaran industri terpilih digalakkan dengan mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baharu ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih semua.